Alright, so kita nak buat lita. So lita ni sebahagian daripada electricity lah. Dia sebenarnya di bawah 3.2, bawah resistance, bawah rintangan. Okay, jadi dalam SPM biasanya taklah pelik sangat soalan dia, biasa-biasa je. Okay, tapi sebelum kita mulakan pasal lita sesiri selari tu, kita ingat balik pasal hukum Ohm. Okay, hukum Ohm, kalau kita tengok dekat sini, okay, formula dia adalah V sama dengan IR. Hukum Ohm, formula dia adalah V sama dengan IR, di mana V adalah beza keupayaan. Okay, beza keupayaan atau potential difference. Lepas tu I adalah arus current lah. So R adalah rintangan ataupun resistance. Okay, so first korang kena pastikan korang tahu dia punya unit. V, unit dia V juga. Okay, so at least bila buat soalan kita tahulah siapa V, siapa I, siapa R. Okay, V adalah voltage, voltan lah. So I, unit dia adalah A. R, unit dia adalah ohm. Okay, so tengok dekat dalam soalan ni, dia kata kita ada voltmeter dekat sini, dia bagi bacaan 10V. Benda ni adalah 2 ohm. Soalan dia tanya berapa arus, calculate the current, maksudnya dia suruh cari I. So berapa jawapan dia dekat sini bersama unit yang betul? Berapa jawapan bersama unit yang betul? Okay, Amber betul, Muhammad betul, Zahira betul, Sanjusri betul. Haris biasakan unit ya, sebab nanti tak biasa tak ingat. Saya comel, risau pula nak sebut. Saya comel betul, Mel betul, Atika betul, Syawal betul, Ashraf betul, Mima betul. Ya, kita jumpa lagi kan Mima. Okay, Dayana betul. Wah, A ni SPM ni. Salwa betul. Alright, so V sama dengan IR. Okay, V sama dengan IR. V kita adalah 10. Kita nak cari I. So R kita dah cakap dah 2 ohm. So I kita adalah 5 ampere. Okay, ini asas. Ini asas. Okay, wajib tahu. Okay, yang ni cikgu rasa tak ada masalah. Kali ni cuba korang sendiri buat yang ni. Okay, dalam soalan ni dia kata bacaan voltmeter adalah 2 volt, 2V. Okay, rintangan dia adalah 5 ohm. Berapa arus yang mengalir? Calculate the current that flow. Guna formula yang sama, rumus yang sama. Aziz, tekan kalkulator elok-elok. V sama dengan IR ya anak-anak. Check betul-betul value kita. Mel betul, Amber betul, Atikah betul, Muhammad betul. Okay, ada yang betul tapi cikgu dah terlepas. Haziq salah susun nombor. Susun betul-betul. V sama dengan IR. Okay, so V kita adalah 2. Kita nak cari I. Okay, R kita adalah 5. So untuk dapatkan I, 5 kena pindah sana. So 5 pindah sana sebab dia pindah, tuan rumah duduk atas, dia kat bawah. So kita akan dapat I sama dengan 0.4 ampere. Okay, had ni. Siapa ada soalan nak tanya? Okay. 1 sampai 5, 1 tak faham, 5 faham. Kat mana kita? 1 tak faham, 5 faham. Kat mana kita? Nombor over kan, 10,000 kita. Okay, 1 sampai 5. Okay. Cikgu proceed tau. Ini intro, tak masuk pun lagi benda yang kita nak belajar hari ni. Benda yang kita nak belajar hari ni adalah dia ni. Okay. So lita bersiri dengan lita selari. Okay. So yang pertama sekali kita kena tahu bezakan. Okay, kita kena tahu bezakan. Kalau bersiri ataupun siri circuit ni, apa yang berlaku adalah arus
dia tak ada jalan lain. Okey, maksudnya arus tu dia ada satu jalan je nak lalu. So dalam kes ni dia kena lalu R1. Lepas tu dia akan lalu sini dan dia akan complete the circuit. Okey, itu bersiri. Tapi kalau selari, okey, kalau selari, bila current tu datang, arus tu datang, dia macam ada dua jalan. So satu naik atas, satu turun bawah. Okey, so itu yang membezakan lita bersiri dengan lita selari. Okey, itu yang pertama. Lepas tu korang kena, tadi kan kita ada hukum Ohm. Apa formula hukum Ohm tadi? What is the formula for Ohm's law? Baru kita buat dua slide tadi. Okay. Formula untuk hukum Ohm, apa dia? Okay, bagus. Terima kasih sebab respon. V sama dengan IR. Kan? Jadi, setiap satu tu korang kena tahu apa yang berlaku pada dia. Nampak? Sebab tu cikgu suruh ingat VIR tu sebab kita tahu dalam formula dia kita kena tahu pasal V, kena tahu pasal I, kena tahu pasal R. Sama juga V, I dengan R. Okay, tapi kita akan tengok satu-satu. So jangan risau. Kita akan start dengan lita bersiri dulu. Okay, so lita bersiri rupa dia gini. Pertama sekali, tengok dia punya V dulu. V dekat sini nilai dia adalah sama dengan V1 tambah V2. Okey, jadi contohlah cikgu cakap V1 ni 3 volt, V2 5 volt. Berapa bacaan dekat sini? Berapa V total dia? Bisa unit ya, nanti kalau tak tulis unit tak ingat. Bersama unit anak-anak. Okay, so dia adalah 8V. Senang sebab V unit dia adalah V. Okay, so V sama dengan V1 tambah V2 dapatlah 8V. Senang. Okay, so katakanlah arus lalu sini. So katakanlah lagi bacaan dekat emitter ni adalah 2 ampere. Bacaan dia 2 ampere. Okay, lepas tu cikgu letak emitter kat sini. Contoh, cikgu letak dekat sini. Berapa bacaan dia? What is the value of the emitter here? Berapa bacaan emitter di sini? Kalau tadi dekat pertama tu cikgu baca 2 ampere lah. So berapa bacaan di sini? Okay. So cara nak jawab dia adalah tengok yang I pula. Baca yang I pula. So dekat sini I nilai dia sama dengan I1 sama dengan I2. So dekat sini bacaan dia 2 ampere juga. Okay, logik dia korang boleh bayangkan macam ni. Dia dah tak ada jalan lain tau. 2 ampere tu, 2 ampere lalu sini. Dekat sini pun 2 ampere lah. Sebab dia tak ada jalan lain. Dia tak boleh pergi mana-mana. So datang sini pun 2 ampere jugalah. Okay, itu maksud I sama dengan I1 sama dengan I2. Okay, so sekarang menggunakan formula V sama dengan IR. Guna formula V sama dengan IR. Okay, kita tahu guna formula V sama dengan IR, katakanlah cikgu cakap cari nilai R ni. Okay, cari nilai R ini. Okay, cikgu nak tanya, V sama dengan IR. Kita nak cari R1. Berapa nilai I kita? Berapa arus kita? What is our current? Berapa nilai arus yang melalui R1? What is the current that flow through R1? Okay, apa-apa kita patah balik kat formula kalau tak sure. So kita tahu dia adalah 2 ampere. Kenapa 2 ampere? Sebab I sama dengan I1 sama dengan I2. Okay, so 2 ampere lah. V. V ni mencabar sikit. Korang rasalah kita nak pakai 3 ke, nak pakai 5 ke, nak pakai 8. Tak tahu teka, dia mesti salah satu. Ni bukan trick question. 3, 5 atau 8. Tak apa salah. Biar salah dari tak buat. Okay, very good try semua. Separuh-separuh jawapan dia. Okay, tak ada masalah. Jawapan dia adalah 3. Kenapa 3? Sebab, okay, kita kena bayangkan macam ni tau. V tu nampak tak wire dia? Dia baca dari sini sampai sini je. Jadi dia akan cover had tu je. So kalau kita nak cari R1, kita cari yang cover had tu je.
Okay, itu dia punya tips. Sebab sepanjang hari ni memang formula dia itu je, VIR dengan benda ni. Okay, jadi take note, V tu dia cover antara 2 point tu saja. Jadi kalau R1 kita akan pakai 3 sebab itu je yang dia cover. So, tolong kira semua orang berapa nilai R1. Okay, Nisa betul. Salwa betul. Amber, unit salah. Francivera, unit mana? Eja unit tu. Diana betul. Atikah betul. Muhammad betul. Kila betul. Rose betul. Zahira betul. Roha betul. Christina, unit salah. Josh, unit salah. Okay, so kita dapat 1.5. 1.5 tak ada masalah cikgu rasa. Cuma tolong ingat R, unit dia adalah ohm. Okay, untuk korang type susah kan? So tulis je lah OHM untuk cikgu buat masa ni. Tapi dalam exam jangan tulis simbol. Okay, sebutan dia adalah ohm. Ejaan dia macam ni tapi nak dalam exam tulis simbol. Okay, so anyway habis kat situ. Sekarang kita dah dapatlah maklumat baru iaitu R1 adalah apa tadi? 1.5 ohm. Okay, so sekarang soalan cikgu yang kedua adalah tolong kira guna sama je, nampak? Still guna V sama dengan IR. Tapi kali ni cikgu nak R2. Kali ni korang buat sendiri berapa nilai R2. Cikgu tak nak bagi tahu apa-apa maklumat. Okay, Christina, Salwa, Nisa, betul. Okay, setakat ni semua yang dah hantar betul jawapan. Laju pula korang. Semua betul. Francivera kira balik. Okay, Francivera awak salah dekat nilai V. Salah dekat nilai V. Atika, matematik. Gerakkan nombor tu betul-betul. Okay, so V, okay, I kita dah tahu. I kita adalah 2. Kenapa 2? Sebab I1 sama dengan I2 sama dengan I. Okay, so V. V adalah 5. Kenapa V adalah 5? Sebab dia cover dari sini sampai sini. Memanglah ayat dia tak saintifik, tapi nak bagi korang faham lah. Okay, V2 tu dia cover sini sampai sini, so ambil lah 5 je bacaan dia. So 5 sama dengan 2 R. So R2 adalah 5 bahagi 2, bukan 2 bahagi 5. Tadi yang dapat 0.4 tu terbaliklah tu. So jawapan dia adalah 2.5 ohm. Okay, so habis kat situ. Sekarang tengok rumus yang ketiga. R adalah R1 tambah R2. R adalah R1 tambah R2. Okay, korang berapa, okay, R1 kita adalah 1.5. R2 kita adalah 2.5. Berapa total R? Berapa keseluruhan R dalam liter ni? Berapa nilai dia? Berapa nilai keseluruhan R atau keseluruhan resistance rintangan kita dalam liter ni? Okay. So, dia jadi senang kan? Kenapa? Sebab kita tambah je. So, kita tambah 1.5 dan juga 2.5. So, kita akan dapat 4 ohm. Okay, cikgu guna perkataan keseluruhan. Tapi tak, dalam exam dia tak guna keseluruhan. Nama dia adalah rintangan berkesan. Okay, so janganlah terperanjat nampak perkataan rintangan berkesan tu apa. Tak, rintangan berkesan tu total lah, total R. Okay, ataupun effective resistance. Gitu je cerita dia. Okay, tak habis lagi sebenarnya. Sekarang, katakanlah kita guna V sama IR juga. Tak habis lagi VIR ni. Okay. V kita, okay, V kita adalah 8V. Kalau cikgu letak 8V, okay. Kalau cikgu pakai 8V, berapa R yang cikgu nak pakai kat sini? If I use 8 volt for this equation, what is the R value that I should use? Kalau cikgu pakai 8, R kita berapa? R, bukan I, R. Rintangan, resistance. Okay. Cikgu akan pakai 4. Kenapa cikgu pakai 4? Sebab 8 tu dia cover semua.
8 cover semua. So R dia pun kena R semua. Itu yang cabaran chapter ni tau. Itu cabaran benda ni. Sebab kalau korang perasan daripada tadi, kejap habiskan dulu cikgu. I adalah 2 ampere. Okay. Kalau korang tengok, betul lah kan? Nampak? 2 ampere. So, apa pun formula yang korang pakai dalam 1 liter, nombor dia tak boleh tukar-tukar. Maksud cikgu, buatlah formula apa pun, sepatutnya dia tally. Okay, sebab awal-awal kita dah tahu V dia adalah, current dia adalah 2 ampere. Bila kita check, betul 2 ampere. So, cabaran untuk benda ni bukan sebab formula dia banyak. Formula dia dari tadi V sama dengan IR, V sama dengan IR, V sama dengan IR. Cabaran dia adalah siapa V awak, siapa I awak, siapa R I. Okay, so dia macam cabaran dia bukan formula banyak. Formula dia dari tadi benda yang sama je. Cuma kita kena tahu siapa yang nak dipakai. Okay. Nak check kejap. Semua orang 1 sampai sabar. 1 sampai 8 lah. Kat mana kita? Kejap lagi kita buat soalan lagi. Jangan risau. Cikgu tanya je dulu. Sebab hari ni kita nak cover 2 benda je. Litar bersiri dengan selari. Satu senang, satu senang. Satu senang, 8 susah. Jap, sabar. Sorry. Satu tak faham, 8 faham. Cikgu pun lupa, main tanya je. Ya, rintangan berkesan tu seluruh. Tapi kita tak pakai rintangan seluruh. Kita memang pakai perkataan rintangan berkesan. Okay, so kalau dalam exam dia tak tanya rintangan keseluruhan, dia akan guna perkataan rintangan berkesan. Okay, so anyway. Nah, kita tengok yang ni. Contoh soalan. Soalan kat sini kata bila switch ditutup, maksudnya switch on lah. The ammeter reading is 2 ampere. Bacaan ammeter maksudnya aruslah 2 ampere. Kira bacaan voltmeter. Calculate the voltage dalam ni. Cuba kira. Okay, Zaira betul. Muhammad betul. Wih, laju. Esa betul. Atika betul. Irene betul. Diana betul. Christina betul. Mel betul. Francivera betul. Umul betul. Okay. Rose betul. Josh betul. Yang cikgu tak sebut tu most probably salah lah. Sama ada salah atau cikgu terlepas nama korang. Maisarah betul. Okay. So, tips. Apa-apa pun nampak V, nampak I, VIR je lah. V sama dengan IR. Okay, kita nak cari V. V ni dia cover dari sini sampai sini. Nampak? Dia cover sini sampai sini. Jadi, okay, I kita, current, arus adalah 2. R kita berapa? Berapa R yang kita nak pakai dekat sini? R kita kenalah 3. Kenapa 3? Sebab dia cover dari sini ke sini. Maksudnya dia nak keseluruhan. Dan disebabkan ini adalah series, keseluruhan tu adalah tambah. Okay, jadi bila kita tambah dapat 3. So jawapan dia adalah 6V. Macam itulah. Okay, so sekali lagi formula dia V sama dengan IR. Formula dia tu je. Tapi dalam kes ni V tu kita nak yang baca daripada sini sampai sini. Jadi R tu pun kita kena ambil dari sini sampai sini. Apa saja yang dia cover itulah dia. Dan kita ada 2 ohm 1 ohm. Disebabkan dia series, rintangan berkesan dia adalah 3. 2 tambah 1 dapat 3. Sebab itulah jawapan dia 6V. Okay. So, cikgu gerak dulu, tengok soalan ni pula. Nampak macam sama tapi tak. Tiba-tiba cikgu letak voltmeter tu dia baca kat sini je. So berapa jawapan dalam soalan ni? Berapa bacaan voltmeter kita?
Okay, Sarah betul, Muhammad betul. Unit ya, unit dia adalah volt, V sebab voltmeter bukan ohm. Okay. So, formula sekali lagi sama je daripada tadi, V sama dengan IR. Okay, cuma dalam kes ni kita nak dia cover dari sini sampai sini je. Jadi I kita 2, R kita 2 sahaja. Jangan ambil 3 dah. Sebab kalau 3 kita ambil ni sekali. Padahal voltmeter tu baca sampai sini je. Okay, so 2 kali 2 dapatlah 4. So jawapan dia 4V. Itulah ceritanya. Okay. Sekejap cikgu nak tengok seterusnya apa. Oh dah selari dah. Lepas-lepas ni ada lagi soalan siri. Janganlah risau. Cikgu just nak pergi selari dulu. Okay, so cikgu proceed ke selari dulu Nanti kejap lagi kita tengok soalan adalah jumpa siri balik. Okay, ni adalah asas dia. Okay, so sekarang ini adalah litar selari. So litar selari apa dia punya beza daripada tadi adalah arus dia banyak jalan. Okay, so kita start dengan V dulu. Okay, kita start dengan V dulu. Dia kata V dekat atas ni bacaan dia sama dengan V1, sama dengan V2. So kalaulah cikgu cakap ini adalah 5V, berapa bacaan V1? What is the reading of voltmeter number 1? Okay, bacaan dia adalah 5V juga. Kenapa? Sebab itulah tadi kita cakap V1, V2 sama. Okay, so V2 pun 5V juga. Okay, tapi ada satu benda. Kejap seminit cikgu nak lukis something kat sini. Katakanlah okay, so kat sini 5V. Okay, kat sini 5V. Jadi kalau cikgu letak ammeter kat sini, ammeter pula, voltmeter kat sini, berapa bacaan dia dekat sini? Okay, so yang ni still 5V, tak terperanjat kan? Sama je daripada tadi, 5V. Okay, kalau cikgu letak kat sini, okay. So siapa yang jawab 5V? Salah. Untuk yang ni, siapa jawab 5V? Salah. Okay, sebab 5V tu adalah setiap tingkat. Maksud cikgu, tingkat ni 5V. Tingkat ni pun 5V. Jadi kat sini total dia adalah 5V. Maksudnya dia ni tambah dengan dia ni dapat 5V. Bukannya dia sorang-sorang 5V. So kalau R dia sama, dia akan jadi 2.5 lah. Dia tak semestinya tau. Tapi katakanlah sama, so dia akan jadi 2.5V. Sebab yang kita kata sama tu, yes, sebab dia dah jadi sesiri. Very good. Sebab kalau korang tengok dekat sini, dia ni sahaja dua orang ni satu. Okay, yang A dan B ni, okay, A dan B ni, kalau kita tengok susunan dia, sesiri balik. Memang kita tengah tengok selari. Tapi kalau dia duduk sebelah-sebelah ni, kalau korang tengok, dia dah jadi sesiri balik. Sesiri tadi kita belajar V adalah V1 tambah V2. Nampak tak? Dia berkait balik. So dekat sini 2.5 dan 2.5 tambah dapat 5. Okay, tapi senang bayangkan bahawa bila kita kata V sama tu, setiap tingkat yang sama. Okay, setiap tingkat yang sama. Okay, jadi cikgu nak test lagi sekali. Cikgu tukar nombor jap. Allah, salah pula. Cikgu tukar nombor jap. Katakanlah cikgu cakap yang ini value dia adalah 3V, ini 4V. Berapa bacaan dekat ammeter tengah-tengah tu? Berapa bacaan dekat voltmeter, berapa bacaan dekat voltmeter ni? Bagus. 7V. Sebab setiap tingkat nilai dia adalah 7V. Okay, itulah ceritanya pasal voltage. Okay, sekarang kita move on kejap.
kita tengok dia punya I pula. Okay, so katakanlah ni tadi 5V, ini adalah 5V. Okay, so sekejap Okay, katakanlah cikgu cakap R1 ni adalah 2 ohm. R1 ni adalah 2 ohm. Tolong cari I1. If R1 is 2 ohm, please calculate I1. Guna V sama dengan IR. Nampak? Jumpa balik. V sama dengan IR. Atika, elok-elok sikit gerakkan nombor tu. Siapa bahagi siapa. Okay. So, V adalah 5. Okay. So, kita nak cari I. R kita adalah 2. So sekarang nak dapatkan I, 5 bahagi 2 ya. Korang matematik penting. Okay, 5 bahagi 2 dapatlah 2.5 ampere. So I1 bacaan dia adalah 2.5 ampere. Okay, jom try lagi sekali. Katakanlah R2 ni cikgu cakap value dia adalah, sekejap sabar. Sekejap. Bolehlah. R2 ni bacaan dia adalah 4 ohm. R2 adalah 4 ohm. Okay, soalan dia adalah berapa nilai I2. Guna juga V sama dengan IR, tapi kali ni cikgu nak cari I2. Sorry. Okay, so I2 kira ingat kena sabar kan belajar benda ni. Okay, so I, Sarah tekan kalkulator macam mana tu. Okay, so sekarang ni I kita nak cari. Okay, R, cikgu dah kata nilai dia adalah 4. Okay, V kita adalah 5. So, okay, kita nak cari I adalah 5 bahagi 4. So dapat 1.25 ampere. Macam itulah. So itu adalah bacaan I2. So I2, okay, arus yang lalu sini adalah 1.25 ampere. Okay. Kenapa R tu tak jadi 1/R? Sebab tak settle lagi. Sebab bila kita guna, okay, 1/R tu hanya bila kita nak kira total resistance di sini. Time ni je kita guna 1/R. Dekat sini tak. Sebab kita nak guna V sama dengan IR, R dia adalah R, bukan 1/R. Okay. So, sekarang. Berapa bacaan I dekat sini korang? What is the reading of I dekat sini? Berapa bacaan I? Guna rumus yang tengah-tengah ni. I adalah I2 plus I1. Berapa bacaan I? Okay. So, bacaan dia adalah 3.75 ampere. Kenapa? Sebab 1.5 tadi, 1.25 tadi tambah dengan 2.5. Dapatlah 3.75 ampere. Gitulah. Okay, fine. Kalau cikgu letak ammeter kat sini, berapa bacaan? Kalau tiba-tiba cikgu letak ammeter di sini, berapa bacaan? What's the reading here? Okay. So siapa yang tahu bagus, yang tak tahu masa ni cikgu nak bagi tahu bacaan dia sama. Yes. Okay, bacaan dia adalah 3.75 ampere juga. Okay, kalau nak bayangkan, korang boleh bayangkan dia datang 3.75. Lepas tu kat sini dia split. Okay, 2.5 pergi atas, 1.25 pergi bawah. Tapi bila dah sampai dekat sini, tak ke dia bertemu balik?
Dia bertemu balik, dapatlah jadi 3.75 kat sini. Macam tu. Okay, selesai. Sekarang R1 adalah 2 ohm. R2 adalah 4 ohm. Sekarang cikgu nak minta kira rintangan berkesan. Okay, calculate effective resistance. Okay, effective resistance adalah R lah. Okay, calculate effective resistance. Cuba kira jap. Yang ni boleh tengok formula yang ada tu. Okay, tapi cikgu nak minta korang sendiri kira dulu. Tengok betul tak? Umul betul. Yang cikgu tak sebut tu salah. Okay, Minhal betul. Atikah betul. Diana betul. Maisarah betul. Haris betul. Muhammad betul. Okay, very good try everyone. Kebanyakannya dah CP. Tinggal satu lagi step tinggal. Okay, 1 per R. Nampak formula dia yang inilah. 1 per R adalah 1 per 2 tambah 1 per 4. So kita pun tekan kalkulator dapatlah 3 per 4. So ni jawapan dia. Betul ke salah? Salah ke betul? Betul ke salah? Yes or no? Okay. Yang jawab 3 per 4 panik. Alamak, salah ke? Salah. Kenapa salah? Sebab rintangan berkesan adalah R. Yang kita cari 3/4 ni adalah 1/R. Okay. Rintangan berkesan sahaja adalah R. Bukan 1/R. Okay, 1/R adalah 3 per 4 tapi bukan tu yang kita nak. Yang kita nak adalah R sahaja. Jadi terbalikkan. Okay, sebab kita nak R per 1. R lah. Sebenarnya dia adalah 4 per 3 ohm. Ataupun 1.33 ohm. So dekat dah tadi yang jawab 0.75 3 per 4 dekat. Tapi itu adalah korang punya 1 per R. Bukan R. Okay, macam tu lah. Sekejap, kita try tukar nombor jap. Cikgu padam yang ni. Cikgu nak bagi nombor lain untuk korang try untuk calculate effective resistance. Sekejap ya. Okay. Kalau cikgu cakap dia ni adalah 5 ohm. Yang ni adalah 10. Tak maulah. Tak mau. Apa nombor yang cantik ya? 3 lah. Jangan risau jawapan perpuluhan ke apa. Okay, berapa total resistance? Dia punya effective resistance. Berapa R total? Cuba kira jap. Okay, Haris betul, Irene betul, Salwa betul, Maisara betul, Rose betul, Nisa betul, Muhammad betul. Wih laju, Nisa betul, Ashraf betul, Mel betul, Diana betul, Harshnabi betul, Francivera betul, Zaira betul. Ya. Yeah. Okay, so semua betul. Setakat ni semua orang betul. Very good. Okay, so dia senang je kan sebenarnya. Sebab 1 per 5 tambah 1 per 3. Okay, fine lah. Kalau kita kira, kita dapatlah 8 per 15. Masalahnya 8 per 15 tu tak habis lagi, tak habis cerita sebab dia 1 per R. Kita bukan nak 1 per R, kita nak R sahaja. Okay, atau kalau tak boleh bayang, kita nak R per 1. So terbalikkan, 15 pun per 8. So inilah jawapan dia atau 1.875 ohm. Macam itulah cerita dia. Okay. Setakat ni 1 sampai 8, 1 tak faham, 8 faham. Kat mana kita?
Okay. Okay, jap. 1 sampai 8. Faham tak faham tu satu cerita. 1 sampai 5. 1 senang, 5 benda ni sangat susah. Kat mana korang rasa perasaan korang? Okay, ni bukan faham tak faham tau. Ni perasaan rasa susah ke senang. 1 senang, 5 susah. Sungguh. So kat mana kita? Oh, nampak promising eh. Okay, baik. Okay, jom. Proceed. Next. Okay. Slow. Jom. Dah cikgu tanya sebab nombor dia macam ni tak masuk okay, itulah belajar untuk ilmu kan. Alright, untuk soalan ni. Okay, untuk soalan ni dia kata bila switch off, reading of the emitter reading adalah 4 ampere. Soalan kata kira bacaan voltmeter. Okay, soalan kata kira bacaan voltmeter. So untuk soalan ni ada 2 cara nak buat. Okay, untuk soalan ni ada 2 cara nak buat. Okay, cuba korang try dulu cara sendiri, rasa-rasa. Try dulu, buat ikut cara sendiri macam mana nak buat. Okay, Sarah betul. Jap, betul ke? Jap, Sarah salah, sorry. Salah. Sorry. Okay, Muhammad betul. Irene betul, Diana betul, Nisa betul, Salwa betul, Ashraf betul. Tak apa, jawab dulu. Kila betul. Okay. So, 2 cara kan. Okay, katakanlah kita nak guna V sama dengan IR. Tak apa, ini kita buat sama-sama jap. V sama dengan IR. Kita nak V. Okay. So, macam mana nak buat Sekejap, bagi cikgu fikir. Okay, 2 cara. Satu, okay, kita tahu bahawa benda ni 4 ampere. So, kalau dia sampai sini, dia akan split. Jadi, berapa ampere atas, berapa ampere bawah? Berapa ampere? Berapa arus? Okay, arus dia akan jadi 2 ampere. Kenapa 2 ampere? Sebab atas dengan bawah separuh-separuh. So, dekat atas bawah 2 ampere lah. Okay, so sekarang ni kalau kita ambil contohlah kita kata yang gerak kat sini 2 ampere. Tipu, itu adalah ohm, 2 ampere. So, kalaulah cikgu letak voltmeter dekat sini, kita akan dapat 6 V. Okay, had ni siapa yang faham, siapa yang tak faham? V sama dengan IR. I kita 2 sebab 4 ampere tu split 2. 2 pergi atas, 2 pergi bawah. Okay, so 2 ampere tu dia lalu 3 ohm. Jadi bila kita letak voltmeter kat situ, kita akan dapat 6 V sebab 2 kali 3. Okay, boleh Alright. Satu lagi cara adalah korang guna V sama dengan IR juga. Okay, V sama dengan IR juga. Tapi I tu kalau kita pakai 4. Okay, cikgu nak tanya 4 tu untuk keseluruhan kan? 4 untuk keseluruhan. Jadi R kena untuk keseluruhan juga. Okay, itu beza dengan yang pertama. Yang pertama korang pakai 2 ohm. 2 ampere. Sebab 2 ampere yang lalu 3 ohm. So 2 darab 3. Tapi untuk yang ni, okay, total current korang adalah 4. So R kena total juga. Jadi ini adalah parallel kan? Cuba kira R total. Cuba kira R berkesan dia. Rintangan berkesan dia berapa? Guna formula yang 1 per R tadi. Okay. So bila korang tekan-tekan 1 per R semua kan, ending dia kita akan dapat R sama dengan 1.5 kan. Jadi nampak tak? I kita adalah untuk I total. So kita pakai 4. So R pun kena pakai R total.
iaitu 1.5. Kalau kita darab balik, kita akan dapat 6 volt balik. Jawapan still sama. Okay, so cara pertama pun boleh, cara kedua pun boleh. Okay, just nak survey tadi, ada ramai yang dapat jawab 6B. Cikgu nak tanya, korang guna cara yang mana? Satu ke dua? Mana-mana pun boleh, still dapat jawapan yang betul. Okay, tapi point cikgu adalah daripada tadi formula kita just V sama dengan IR. Cuma kena pastikan, kena kenal V mana yang kita nak pakai, I mana yang nak pakai, R mana nak pakai. So untuk method pertama tadi, kejap cikgu padam dulu. Method pertama tadi kita boleh pakai sebab kita tahu current dia adalah 2 ampere. Okay, so 2 ampere ni lalu 3 ohm. Jadi 2 darab 3 dapat 6V. Yang ini kita pakai 4, so R pun kena pakai total juga. Macam itulah cerita dia. Okay. Okay. Pilih mana-mana korang prefer. Okay, waktu praktis pakai dua-dua cara lah. Tapi bila dah okay tu pakailah mana-mana yang korang nak. Okay, yang penting ikut kesesuaian. Okay, sekarang tukar soalan. Nah. Macam mana nak jawab soalan ni? Dia dah start susah ha? Belajar, kita dah complete dah belajar sebenarnya. Series, parallel dah settle dah. Sekarang dah start susah. Bahagian soalan. Cuba try. Soalan kata calculate the reading of ammeter. Yang ni cikgu bagi masa sikit lah untuk semua orang cuba. Ni pun ada dua cara. Okay, cikgu tengok sikit jawapan semua orang. Zahirah betul. Irene betul. Maisarah betul. Muhammad betul. Nisa betul. Ashraf betul. Salwa betul. Dayana betul. Ashnabi betul. Umul betul. Roha betul. Okay. Mima betul. Okay, so ini pun ada dua cara ikut mana-mana korang nak. Okay, sekarang V sama dengan IR. Nampak tak? Dia macam formula dia sama je dia tadi. V sama dengan IR. V sama dengan IR. Okay. Dia dah kata benda ni 6V. Dia dah kata benda ni 6V. So berapa V? V dekat sini pun 6V lah. V dekat sini pun 6V juga. Kenapa? Sebab dia sekarang berada dalam parallel. Okay. So kita tengok yang atas dulu. So kalau V dia 6, kita tak tahu I. R dia 1. So dari sini kita tahu I dia adalah 6 ampere. So ni 6 ampere. Okay, kita buat benda yang sama. V sama IR juga. V kita still 6. Kita nak cari I. R kita adalah 2. Kan? So sekarang I kita adalah 3 ampere. Jadi kat sini dia adalah 3 ampere. Jadi kalau dah ni 6, ni 3. Ni parallel kan? So I adalah I1 tambah I2. So 6 tambah 3 dapatlah 9 ampere.
Itu cara dia. Korang tak boleh terus guna satu sahaja sebab kita ada dua dekat sini. Okay. So kalau perasan 6 okay, untuk 2 ampere ni. 2 ohm. 6 untuk 1 ohm. Okay. Kalaulah kita buat V sama dengan IR tapi kali ni cikgu nak R ni untuk semua. R ni untuk semua. Berapa total R? Ini adalah parallel. Berapa total R? Sarah, tu 1/R. Terbalikkan, jangan lupa. Satu per R sama dengan 1/1 tambah 1/2. Lepas tu kita dah dapat jawapan tu, kita terbalikkan dia, kita dapat. Kena bunda ke cikgu? Yes, betul. Sebab kalau tak jawapan dia panjang kan. So korang dapat 0.6667 contoh. Okay, ataupun 2/3 ohm. Okay, sekarang tengok kalau macam tu, V kita 6. I kita tak tahu. Tapi R kita adalah R untuk semua sekali. 2/3. Semua sekali 2/3 atau 0.667 tu. Berapa nilai I kita? Cuba check. Sama tak jawapan? Sama kan? Okay, ataupun kalau korang tak nak pakai 2/3, korang pakai 0.6667. So 6 bahagi 0.6667, kita still akan dapat 9 ampere. Macam tu lah cerita dia. Okay, so point cikgu adalah jawapan kita still sama walaupun cara kerja kita berbeza. Okay, boleh lagi tak ni? Faham dah apa yang berlaku? Kalau faham, cikgu nak proceed ke soalan seterusnya. Boleh ke? Kejap. Okay, so jom buat soalan lagi. So dekat sini, okay. Cuba tengok dekat sini, ini adalah rintangan gabungan. Okay, bila dia gabung macam ni, korang tak boleh buat, main buat je. Okay, cikgu nak tanya katakanlah cikgu label ni sebagai A, B dan C. Siapa yang selari? Siapa yang parallel? Siapa yang parallel? Dia mesti siapa dengan siapa parallel? Siapa parallel dengan siapa? Siapa yang selari dengan siapa? Okay, so selari, okay, selari adalah bis. Dia macam ni tau korang. Ingat tadi cikgu kata selari tu dia macam tingkat-tingkat. Current lalu sini, lepas tu dia macam ada dua jalan lah. So itu adalah selari. Okay, so B selari dengan C. Jadi cuba selesaikan B dengan C dulu. 1/R sama dengan 1/4 tambah 1/4. Cuba dapatkan R dia dulu. Dapat berapa? Untuk dia sahaja dulu, B dan C tu, berapa nilai R kita? Okay, so R kita, kalau kita tekan kalkulator, kita dapat 2 ohm kan? Okay, bagus. So, sekarang, tengok ini adalah 3 ohm. Okay, lepas tu, ini adalah A lah. B dengan C tadi, kita dah gabung. Kita gabung, kita dapat 2 ohm. So, berapa total dia? Sekarang dia dah jadi siri. So, berapa total dia sekarang? Okay, so itu cara kita buat kalau dia gabung. So, dalam kes ni, jawapan akhir dia adalah 3 tambah 2, dapatlah 5 ohm. Kenapa? So, point cikgu macam ni lah. Korang kena buat satu-satu. Tak boleh terus main campur je. 3 tambah 4 tambah 4. Atau 3 tambah 1/4 tambah 1/4. Salah.
kena buat satu-satu. Buat series dulu atau buat parallel dulu. Tapi tak boleh main gabung terus. Okay, soalan macam ni dia suka tanya. Okay, try lagi satu Cuba buat yang ni. Cikgu bagi clue, siapa yang tengah buat baguslah. Siapa yang tak ada idea tu mesti ni cikgu bagi clue. Ni buat dulu, lepas tu ni buat. Okay, Salwa, Irene, Yo. Betul. Okay, Mima betul, Zaira betul, Asha betul. HP, Harry Potter. Bukan. Maisara betul, Muhammad betul, Rose betul, Atika, Dayana, Umul betul. Waiz betul. Kita buat satu-satu. Okay, so yang ni kita tahu dia adalah series. So buatlah cara series. 3 tambah 3 dapat 6 ohm. Akif betul. Ini adalah parallel. So 1 per R adalah 1 per 3 tambah 1 per 3. So R kita bila kita terbalikkan dapat 1.5. Okay. Tak payah lukis balik. Lukis balik tu cikgu just nak tunjuk je. Okay. So kalau kita lukis balik 3 dengan 3 tu dah jadi 6 ohm kat sini. Lepas tu yang kawan dia tu pula adalah 1.5 kat sini. Sekarang dia dah jadi series balik. So tambah je lah macam biasa. Dapatlah 7.5 ohm. Macam tu. Okay. So ini soalan cikgu buat sendirilah. Nah, try soalan exam. What is the value of the effective resistance? Apakah nilai rintangan berkesan? Okay, Zaira betul, Muhammad betul, Rose betul, Mima betul, Waiz betul, Salwa betul, Odi betul, Yo betul, Roha betul, Josh betul, Maisara, Harshnavi betul, Mel, unit salah, Batrisha betul, Irene betul. Very good everyone. Francie Vera betul, Farzana betul. Okay, so kalau nampak, nampak. Kalau tak nampak, lukis balik. Okay, so dalam kes ni, kalau cikgu lukis balik lah just in case ada yang tak nampak. Okay. By the way, bukan volt unit dia adalah ohm. Okay, so kalaulah cikgu lukis balik, ni adalah 2 ohm. Lepas tu, ni adalah 4 ohm. Lepas tu, ni adalah 3 ohm. Settlekan yang ni dulu. So 1 per R adalah 1 per 4 tambah 1 per 4. Bila kita terbalikkan dia, kita akan dapat 2 ohm. So sekarang yang tinggal adalah 3 yang siri. So kita dapat 2 ohm kat sini, 2 ohm kat sini, 3 ohm kat sini. So total dapat 7 ohm. Macam tu lah. So faham? Ada soalan nak tanya kat sini? Ni soalan sebenarnya walaupun nampak macam MRSM 2016, 6 tahun dah ni, tak ada maknanya. Boleh je keluar lagi. Okay, soalan dia macam tu je, pusing-pusing. Okay, setakat ni lah. Just nak check. Okay, 1 sampai 8. Okey tak okey? 1 tak okey, 8 okey. Kat mana kita? Masih okey Yang tak okey tu sabarlah. Tu cikgu kata awal-awal benda ni kena sabar. Dan kena buat latihan banyak lah. Jangan habis kat kelas ni je. Okay, so nah contoh soalan. Dah habis dah belajar. Ni semua soalan je. Cepat jawab. Ni bukan soalan calculation. Ini bukan soalan pengiraan. Ini soalan konsep. So cuba try jawab.
Okay, Haris betul. Asha betul. Okay, Atika, good try. Salah. Batrisha betul. Jesh salah. Lena salah. Irene betul. Wais betul. Okay, Dot salah. Mel, Salwa betul. Okay. Yo sekarang dah betul. So, Math ni cikgu bagi tahu. Tak apa, cikgu cakap dulu Yang ni kan, macam mana nak jawab? Susah kan? Tak, dia tak susah pun. Sebab katakanlah dalam exam start, ni cikgu bagi tips lah. Kalau dalam exam jam, buat apa yang boleh. Contoh, dekat dalam soalan ni kita ada box. Okay, dia tak bagi nilai, kita letak lah. Ni cerita kalau tak tahu nak jawab. Sebab kita still nak jawab kan. So kalau tak tahu, try. Apa yang awak buat adalah contoh. Katakanlah setiap box ni 3 ohm. 3 ohm. Cuba kira berapa total rintangan kat sini untuk sesiri ni. What is the total resistance, effective resistance dia? Berapa? Dia adalah siri je kan. So kalau siri 3 tambah 3 tambah 3 dapatlah 9 ohm. Yang ni berapa? Total dia. Resistance. Effective resistance dia berapa? 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 dapat 3/3. Terbalikkan pun still 3/3. So R dia adalah 1 ohm. Depan dia adalah C. Okay, ni tips lah. Sekarang awak dah tahu bahawa bila kita susun dalam parallel, R dia memang kurang. Okay, kalau dalam exam, soalan modification tu kan, dia tanya susunan alat paling sesuai nak buat apa? Kita cakap susunan dia adalah selari. Kenapa? Satu, kalaulah satu rosak, okay, kalau satu rosak, yang lain still boleh on. Okay, satu lagi adalah rintangan berkesan dia rendah. Okay, so kalau V sama dengan IR, bila rintangan kurang, arus bertambah. So yang ni salah. Sebab arus dekat selari, okay, arus dekat selari yang lagi tinggi daripada series. Macam itulah. Okay, so kalau nampak je selari memang R dia rendah. Macam itulah cerita dia. Okay, so yang ni kita tak pakai, kalau kat rumah kita tak pakai benda ni. Kenapa? Sebab current dia satu jalan je. So kalau mati tiba-tiba satu, yang lain semua tak boleh pakai walaupun elok lagi. So jawapan dia adalah C. Okay. Nah, cuba lagi soalan. Kadang-kadang bukan calculation pun. Ni contoh dia. A tu cikgu, A tu total voltage. Oh, dalam kes ni, kalau total voltage maksudnya datang daripada bateri lah. So bateri yang sama kan? So mestilah sama juga. So kalau ni 1.5 V, 1.5 cuma dia share oleh 3 orang. So yang ni 1.5 juga, tapi setiap satu ni akan dapat 1.5, tapi total still 1.5 sebab datang daripada bateri yang sama. Gitu. Okay, brightness ni sebab salah lah kan, dia terbalik. Sebab yang mana kurang rintangan tu dia akan kurang lah. Dia akan lebih terang lah. Gitu. Okay, next. Soalan tu dia suka tanya tau, take note lah. Nah, try jawab ini. Kita ambil lah dalam cikgu, sebenarnya masa dah habis. Tapi cikgu macam nak extend 1-2 soalan lagi. Kita buat. Nak bagi puas hati, nak tunjuk. Dia bukan calculation je. Bukan yang susah-susah tu je. Ada je yang senang. Ni contohnya. Okay. Untuk soalan ni. Alright. So kalau kita tengok dekat sini. Okay. Kita nampak series ke parallel? Siri ke selari? Tak yakin series. Okay. So kalau kita tengok kat sini dia adalah series. Sebab ingat tadi cikgu kata siri dia ada satu jalan je current lalu. So current lalu sini.
Lalu sini nampak tak? Dia ada satu jalan je. So kalau nak lukis balik sebenarnya boleh je lukis macam ni. Okay, cuma dalam gambar ni dia saja je dia letak macam tu. Okay, so ini adalah series. So kalau series, cuba tengok series, dia tengah cakap pasal current. So current macam mana? Semua samalah, jawapan dia D lah macam tu. Okay, so sebab tu benda ni penting walaupun bukan untuk calculation. Kalau tak ada calculation pun dia still penting sebab benda gini. Okay. Nah, okay jap, sabar ni last kot, ni last So sekarang, cuba korang tengok dekat sini, dia kata bacaan ammeter paling tinggi. Ammeter tu baca apa? Ammeter baca apa? Ammeter reads what? Dia baca V ke, dia baca I ke, dia baca R? Okay, ammeter baca I. So dalam soalan ni, beza diorang adalah dia punya R. Okay, sekarang cikgu nak tanya according to the formula V equals to IR, dia nak bacaan ammeter paling tinggi. So I paling tinggi, maksudnya R dia paling tinggi ke paling rendah? Kalau I paling tinggi, R paling tinggi ke paling rendah? Kalau kita nak arus banyak, rintangan kena banyak ke sikit? Ingat tak, arus dia nak jalan, rintangan akan halang dia. So kalau kita nak arus banyak, rintangan kena, yes, rintangan kena sikit. So cuba tengok ABCD, ni kita dah buat tadi lebih kurang lah. Siapa yang rasa-rasa R paling rendah? Siapa yang rasa-rasa dia punya rintangan paling rendah value dia? Kejap cikgu nak tukar slide nak tunjuk tadi. Okay, kalau korang macam alamak yang mana ni apa cikgu cakap ni. Ni, nampak dalam gambar ni tadi kita belajar, kalau dia parallel, R dia mesti kurang. Bila series, R dia 9. Bila parallel, R dia 1. So cuba tengok balik kat sini, yang mana R dia paling rendah? Yang ni tak payah kira, tak apa. Okay, so yang ni R paling rendah adalah D. Sebab kalau parallel, R paling rendah. Kalau semuanya parallel, R paling rendah. Kalau semuanya series, R dia mesti paling tinggi. So dekat A ni, I dia paling rendah. Dekat sini, I dia paling tinggi. So jawapan dia adalah D. Macam itulah cerita dia. Okay, dah habis. Tengok sikit siapa yang masih bersabar tunggu sampai last. Jauhnya beza. Okay, so anak-anak, dah habis Cikgu kalau ada soalan boleh stay, tapi cikgu nak stop recording dan nak habis kelas lah. Terima kasih semua kerana join.